Assalamualaikum warahmatullahi. Melalui video ini, saya akan cuba untuk memberikan dua cadangan kepada pihak kerajaan tentang bagaimana mereka boleh membantu rakyat tanpa membolehkan rakyat mengeluarkan duit KWSP, dan sekiranya kalau kerajaan gagal untuk melaksanakannya atau keberatan untuk melaksanakannya, di sini juga terdapat dua cadangan bagaimana rakyat boleh mengeluarkan duit KWSP tanpa membebankan kerajaan. Tonton video ini sehingga habis. Apa-apa hal pun, jom kita intro dulu. La 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 la. Isu berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP ini masih lagi berlarutan walaupun kerajaan telah memberikan jaminan dan juga ketetapan bahawa tidak akan berlaku lagi pengeluaran khas KWSP. Diorang tak nak bagi dah kita keluarkan duit kita, dan rakyat masih lagi menuntut. Kami tidak kira, kami mahukan duit kami. Dan benda ini sebenarnya kita faham pertembungan antara kepentingan kerajaan dan juga kepentingan rakyat, di mana perkara ini saya tidak mahulah untuk ceritakan secara detail dekat video ini kerana takut video ini menjadi terlalu panjang. Tetapi insyaAllah saya akan cuba memberikan dua cadangan apa yang kerajaan boleh buat untuk membantu rakyat tanpa memerlukan rakyat untuk mengeluarkan duit KWSP mereka, dan sekiranya kalau mereka tidak mampu untuk melakukannya, bagaimana rakyat boleh mengeluarkan duit KWSP tanpa membebankan kerajaan. Apa yang kerajaan boleh bantu? Yang pertama, kerajaan boleh terus tumpu kepada punca permasalahan ekonomi rakyat pada ketika ini, iaitu berkenaan dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Harga minyak yang masih kekal ditakut itu, barangan-barangan mentah yang semakin naik harganya. Jadi kerajaan boleh menumpukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, kerajaan boleh memberikan subsidi untuk barang-barang mentah ini, seperti meningkatkan subsidi untuk petrol, subsidi untuk barangan-barangan mentah yang hendak dibawa ke pasaran, dan macam-macam lagi. Serta kerajaan mungkin juga boleh melihat kepada peranan orang tengah ataupun peraih ataupun pemborong yang memang sebenarnya memberikan impak kepada harga barangan ini. Biasanya tuan-tuan dan puan sekalian, pengeluar ini dapat sikit je, peruncit pun dapat sikit je. Tetapi yang markup harga gila-gila ialah mereka yang berada dekat tengah-tengah ini, iaitu mereka yang mengambil barangan daripada para pengeluar ini dan dibawa pergi ke peruncit. Orang tengah inilah yang sebenarnya mengaut keuntungan berlipat-lipat kali ganda dengan penyedaran harga yang tidak munasabah. Masalah orang tengah ini sebenarnya dah berlarutan begitu lama, tetapi tidak ada apa-apa tindakan yang konkret daripada mana-mana kerajaan sekalipun dulu, kini dan sampailah ketika ini. Ataupun kerajaan mungkin boleh memberikan bantuan-bantuan one-off seperti mana yang telah diberikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional satu ketika dahulu melalui skim penjana lah, skim wibawa lah, jana wibawa lah, macam-macam skim sebenarnya yang telah diberikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dahulu untuk membantu mengurangkan beban rakyat. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, perlu saya ingatkan, kedua-dua cadangan ini melibatkan duit kerajaan, dan mendengarkan kepada keluh kesah daripada Perdana Menteri ke-10, konon-kononnya kerajaan telah berhutang begitu banyak, 1 trilion lebih. Duit dalam kantong kerajaan pun sudah berkurangan. Jadi saya tak nampak bagaimana kerajaan boleh membantu rakyat dengan cara-cara tersebut. Ini membawa kepada kaedah yang kedua, bagaimana kerajaan boleh membenarkan rakyat mengeluarkan wang KWSP mereka tanpa membebankan kerajaan. Cadangan yang pertama daripada saya telah utarakan cadangan ini sebelum ini, iaitu rakyat dibenarkan untuk mengeluarkan KWSP mereka pada tahap 40% daripada jumlah baki simpanan mereka dalam KWSP. Contohnya, kalaulah orang itu mempunyai baki RM20,000 di dalam KWSP, maka dia boleh hanya keluarkan sehingga RM8,000 saja, 40% from that 20k. Dan sekiranya kalau kerajaan takut kalau ada orang yang ada simpanan lebih banyak, contohnya sampai RM100,000 ataupun RM200,000, takut dia keluarkan terlalu banyak, maka kerajaan boleh meletakkan had ceiling pengeluaran KWSP sehingga RM20,000 saja. Bermaksud, walaupun 40% daripada simpanan itu mungkin berjumlah jauh lebih banyak, tetapi seseorang itu hanya dibenarkan untuk membuat pengeluaran sehingga RM20,000 sahaja. Jadi dengan cara ini, rakyat boleh dapat duit mereka, boleh gunakan duit mereka untuk macam-macam perkara yang mereka ingin lakukan, termasuklah untuk modal berniaga. Dan dalam masa yang sama juga, dalam KWSP masih lagi ada dana yang tertinggal, dan dana itu lebih banyak berbanding dengan jumlah yang diambil oleh rakyat. Tetapi sekiranya kalau kerajaan ingin menjamin bahawa dana itu tidak hilang, saya tertarik dengan satu cadangan daripada penonton video-video saya, iaitu kerajaan boleh membenarkan pengeluaran wang KWSP ini dan dibayar balik secara hutang tanpa faedah. Bermaksud,
Sekiranya kalau seseorang itu mengeluarkan duit RM8,000, maka RM8,000 itu dikira sebagai hutang dan boleh dibayar kembali kepada KWSP tanpa faedah. Dan jumlah pembayaran serta had masa pembayaran itu tertakluk kepada perbincangan antara KWSP dengan penama tersebut. Dengan ini, KWSP tidak perlu risau yang duit mereka ini akan hilang macam itu saja, tetapi akan dipulangkan balik oleh pencarum dari masa ke semasa. Dalam masa yang sama juga, insya-Allah akan ada caruman baru. Jadi akan ada double duit KWSP pada masa akan datang. Jadi insya-Allah saya harapkan video ini sampai ke peringkat yang berwajib. Mungkin mereka boleh melakukan pertimbangan dan juga penelitian yang sewajarnya. Perlu diingat, rakyat perlukan duit mereka ini bukan saja-saja. Mereka perlukan sesuatu untuk membantu mereka survive, untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalah mereka. Seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Perikatan Nasional terpaksa membenarkan duit KWSP ini dikeluarkan kerana mereka gagal untuk membantu rakyat. Dan sehingga kini, Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional juga gagal untuk membantu rakyat. Jadi, apalah salahnya sekiranya kalau mereka dibenarkan untuk mengeluarkan duit mereka, betul tak? Apa-apa pun, semuanya terpulang kepada kerajaan pada ketika ini, sama ada ingin menjadi kerajaan yang prihatin rakyat atau hanya prihatin untuk mengenakan pihak pembangkang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi